Salam sejahtera. Hari ini, kami akan membincangkan topik yang bertajuk Nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Nama saya ialah Payong Kit dan saya merupakan ahli moderator untuk perbincangan hari ini. Nama saya Iwation dan merupakan ahli panel dalam perbincangan ini. Pada era globalisasi yang serba mencabar minda ini, masyarakat kita semakin kurang mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Hal ini adalah demikian kerana masyarakat Malaysia mula memandang enteng akan kepentingan nilai-nilai murni. Persoalannya, apakah itu nilai murni? Nilai murni bermaksud sifat baik seperti hormat menghormati dan beradab mulia sesama manusia. Nilai murni amat penting kepada semua lapisan masyarakat, tidak kira tua ataupun muda. Sebagai contoh, golongan remaja menghormati golongan yang lebih tua daripada mereka. Penerapan nilai-nilai murni akan mempengaruhi pelbagai aspek dalam kehidupan mereka. Jadi, marilah kita membincangkan topik yang bertajuk nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Saudara Wation, pada pendapat saudara, apakah sebab nilai-nilai murni kurang diamalkan dalam masyarakat Malaysia? Pada pendapat saya, salah satu sebab ialah kurang didikan agama. Agama adalah tunjang kehidupan manusia. Semua agama mengajar kepada kebaikan dan tata susila serta nilai-nilai murni yang harus diamalkan pengikutnya. Tidak kira Islam, Kristian, Buddha maupun Hindu. Kurang didikan agama merupakan antara puncak kemerosotan nilai-nilai mulia, kerana kurang pemahaman oleh masyarakat tentang nilai-nilai itu sendiri. Contohnya, bagi yang beragama Islam, zina adalah haram. Mereka tahu ia haram tetapi mereka tidak menjauhkan diri atau tidak dapat menahan diri daripada mereka mabuk. Mereka merasakan dosa minum arak adalah tidak seberat zina. Jadi, memikirkan mereka hanya minum arak dan mereka tidak melakukan zina, mereka menghalaukan sendiri tindakan minuman keras itu. Walau minuman keras sebenarnya boleh menyebabkan zina berlaku kerana tidak menyedari tindakan sendiri apabila sudah mabuk. Setujukah saudara Yongkit tentang pendapat saya? Saya begitu setuju dengan pendapat saudara Wation. Pada pendapat saya, ibu bapa berperanan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak. Pengajaran ilmu-ilmu agama dan nilai-nilai murni selaras dengan norma masyarakat amat penting dalam memastikan kerohanian yang utuh dalam sanubari anak-anak. Ibu bapa lah yang bertindak sebagai ejen pencorak utama karakter anak-anak. Didikan agama yang cukup dapat melahirkan anak-anak yang dapat membezakan antara baik dengan buruk serta mempunyai jati diri yang kukuh untuk melawan serangan-serangan pemikiran dan budaya negatif. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan, serta sikap mengejar aktiviti sosial lain boleh menyebabkan kemerosotan nilai-nilai murni apabila ia tidak berteraskan agama. Apabila jati diri kita kurang dalam diri remaja, maka remaja akan membawa haluan hidup sendiri tanpa pengawasan ibu bapa. Setujukah saudara Wation tentang pendapat saya? Saya memang setuju dengan pendapat saudara kerana ibu bapa saya juga sibuk. Pada pendapat saya, zaman remaja merupakan zaman yang sangat menyeronokkan bagi setiap individu. Pada zaman remaja, seseorang individu sudah semestinya ingin mencuba pelbagai benda dalam kehidupan mereka. Kehidupan zaman remaja seolah-olah memberikan kebebasan yang sepenuhnya untuk melakukan pelbagai perkara. Oleh sebab itu, tidak mustahil seseorang remaja boleh terjebak ke dalam gejala sosial. Jika kita teliti dengan mendalam, terdapat banyak puncak kepada golongan remaja telah hilang nilai-nilai murni apabila perkara-perkara yang ingin dicuba tidak dibenarkan agama atau hanya mengetahui separuh saja dari ajaran agama. Selain kurang didikan agama, apakah faktor lain yang menyebabkan fenomena ini? Selain dari kurang didikan agama, saya berpendapat bahawa remaja sendiri juga merupakan sebab berlakunya kemerosotan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Kebanyakan remaja yang terlibat dalam gejala sosial
tidak mempunyai didikan agama dan moral yang mendalam. Walaupun ibu bapa telah memberikan tindakan yang sewajarnya dengan menghantar anak-anak ke program-program kerohanian bagi menstabilkan antara unsur rohani, mental dan fizikal. Mereka tidak takut pada dosa atau pembalasan Tuhan di atas perbuatan mereka. Sehubungan dengan itu, remaja yang terbabit biasanya tidak bersembahyang dan mereka juga mengingkari perintah agama. Kekurangan nilai-nilai agama dalam jiwa remaja menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan media massa. Hal ini dikatakan demikian kerana remaja cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat melalui media massa ekoran daripada naluri mereka yang ingin mencuba. Sebenarnya, sikap ingin mencuba ini adalah sikap yang baik. Tetapi, bukan semua perkara boleh dicuba. Pendek kata, sikap remaja sendiri merupakan salah satu faktor kemerosotan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Kita telah membincangkan banyak faktor kekurangan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia. Sekarang, marilah kita membincangkan langkah memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat. Apakah pendapat saudara tentang hal ini? Hal ini memang perlu diselesaikan. Oleh itu, langkah-langkah efektif perlu dilaksanakan. Langkah perdana yang boleh diambil untuk memupuk nilai murni adalah melalui bantuan pihak kerajaan. Kerajaan perlu mengadakan kempen-kempen kesedaran kepada masyarakat sama ada di desa ataupun di bandar-bandar besar yang sedang mengalami proses pembangunan ekonomi. Kempen ini haruslah dilakukan secara berterusan dan janganlah sekadar hangat-hangat tahi ayam kerana akan menyebabkan kerugian kepada negara kita sendiri. Jika inisiatif untuk memupuk nilai-nilai murni dalam diri masyarakat tidak dilakukan oleh pihak kerajaan, maka masyarakat pada hari ini akan terus hanyut dalam dunia modernisasi ini. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah mengadakan kempen ini secara berterusan supaya masyarakat akan terus dibasahi dengan nilai-nilai murni yang akan mengeratkan hubungan antara masyarakat di negara ini. Apakah pendapat saudara pula? Pada pendapat saya, langkah seterusnya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keruntuhan nilai-nilai moral dalam kalangan masyarakat adalah dengan menyedarkan ibu bapa tentang betapa pentingnya usaha memupuk nilai-nilai moral dalam jiwa anak-anak semasa mereka masih muda. Ibu bapa boleh mengajar anak-anak tentang kepentingan semangat kejiranan dan perpaduan. Oleh hal yang demikian, ibu bapa mestilah sentiasa membawa mereka untuk mengikuti program yang dianjurkan oleh pihak tertentu yang menjurus kepada usaha untuk memupuk nilai-nilai murni. Oleh itu, peranan ibu bapa dalam menangani masalah ini amat mustahak. Saudara Wasion, selain daripada ibu bapa, apakah yang boleh dilakukan oleh pihak lain dalam mengatasi isu ini? Pada pendapat saya, peranan pihak sekolah dalam membanteras masalah keruntuhan moral ini amat dituntut kerana di sekolah merupakan tempat pembelajaran kedua selepas di rumah. Dalam mengatasi masalah ini, pihak sekolah boleh mengadakan pelbagai aktiviti yang berfaedah di sekolah maupun di luar kawasan sekolah, seperti bergotong royong untuk membersihkan sekolah dan mencantikkan sekolah. Aktiviti-aktiviti seperti ini dapat memberikan kesedaran kepada pelajar tentang peri pentingnya semangat bekerjasama dan saling membantu dalam kalangan masyarakat. Kementerian Pelajaran boleh mewujudkan mata pelajaran baru yang mengajar pelajar tentang nilai-nilai moral. Jika pihak sekolah tidak memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini, maka negara kita semakin kepupusan pelajar yang mempunyai nilai moral yang akan menjadi tunggak negara pada masa yang akan datang. Tegasnya, pihak sekolah juga memainkan peranan utama dalam mengatasi keruntuhan nilai-nilai moral dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, usaha yang boleh dilakukan untuk membanteras masalah ini ialah melalui media massa. Pada zaman menuju puncak ini, semua informasi yang berlaku di dunia ini mudah didapati kerana kemudahan seperti internet,
televisyen dan banyak lagi memberi kita peluang untuk menerokai hal-hal yang berlaku pada masa sekarang. Oleh hal demikian, sudah tentulah usaha untuk memupuk nilai murni ini boleh dilakukan melalui media massa. Untuk merealisasikan impian ini, pihak Bina Basah haruslah bekerjasama dalam menjayakan program ini dan sentiasa berjuang untuk kedaulatan negara. Seperti yang sedia kita maklum, televisyen menjadi daya tarikan yang popular dalam kalangan masyarakat di negara kita. Oleh itu, pihak syarikat televisyen haruslah sentiasa memaparkan nilai-nilai murni dan kepentingan nilai-nilai murni melalui iklan-iklan di televisyen. Jika pihak media massa tidak bekerjasama dalam mengatasi masalah ini, maka amat sukar untuk mewara-warakan masalah yang sedang dihadapi ini kepada masyarakat di luar sana. Oleh itu, pihak media massa menjadi tempat untuk mendapatkan pertolongan bagi menyelesaikan masalah ini bak kata pepatah yang berpayung yang ditembak. Kita telah membincangkan punca kemerosotan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Sudah terang lagi bersuluh, nilai-nilai murni merupakan satu perlakuan yang positif yang perlu diterapkan dalam kehidupan semua lapisan masyarakat. Jika semua pihak berganding bahu, maka penerapan nilai-nilai murni dalam masyarakat Malaysia akan terlaksana dengan jayanya. Pengamalan nilai-nilai murni sangat penting, bukan sahaja dalam kehidupan seharian, tetapi juga dalam pentadbiran negara, supaya negara kita mampu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju yang lain. Saya berharap agar semua pihak dapat menyemai dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat masing-masing. Setakat ini sahaja perkongsian kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.